Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data. Tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Beri justifikasi anda. Jadi, julat kita ambil nilai yang paling besar, tolak dengan nilai yang paling kecil. Dapat jawapannya 27. Julatnya besar sangat. Jadi sekarang kita nak carikan julat antara kuartil. Pertama sekali kita nak kira ada berapa data di sini. Ada 11 data. Bilangan data sama dengan 11. Jadi kedudukan Q1 ialah 11 tambah 1 per 4, iaitu 3. Jadi kita tahu kuartil ketiga ialah kuartil pertama ialah cerapan ketiga, iaitu 16. Cerapan ketiga ini adalah kuartil ketiga, kuartil pertama. Jadi kita boleh buat catatan kat sini, Q1 sama dengan 16. Kedudukan Q3 sama dengan 3 per 4 darabkan dengan 11 tambah 1. Kita dapat jawapannya 9. Maksudnya cerapan ke-9 ialah Q3. Jadi kita boleh buat catatan di sini, Q3 sama dengan 27. Julat antara kuartil Q3 tolak Q1 sama dengan 27 tolak 16. Jawapannya 11. Jadi kalau kita nak tengok mana satu sukatan serakan lebih sesuai untuk kita mengukur taburan set data ni, dalam kes ini kita lebih sesuai gunakan julat antara kuartil sebab kita ada satu ini kita panggil nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Sebab semua data ni lebih kurang antara 24, 20 lebih. Okey. Ini single digit. Jauh sangat daripada nilai-nilai yang lain. Jadi ini memang satu nilai yang luar biasa. Kita panggil dia sebagai nilai ekstrim. Kalau ada nilai ekstrim, julat kita akan jadi terlalu besar. Julat kita terlalu besar dan dia akan berikan satu bayangan yang tidak benar bagi kita bila kita buat analisis. Jadi kalau kita gunakan julat antara kuartil kita ambil nilai dari sini ke sini saja. Kita memang tak ambil kira nilai ekstrim di sini dengan sini. Ini bukan nilai ekstrim lah. Tapi kalau ada nilai ekstrim yang terlalu besar, dia memang muncul kat sini. Jadi dengan menggunakan julat antara kuartil, kita boleh elakkan nilai ekstrim. Sama ada nilai ekstrim yang terlalu besar ataupun nilai ekstrim yang terlalu kecil. Tentukan sukatan serakan yang sesuai digunakan untuk encik cash membuat pemilihan. Okey, di sini dia ada 2 orang murid ambil ujian 5 kali. Dan di sini dia senaraikan semua markah-markah dia lah. Jadi kita buat sikit analisis dulu. Pertama sekali kalau kita nak bandingkan markah ujian bagi 2 orang murid, cara yang paling senang kita gunakan min. Kita carikan min dulu.
Jadi untuk pelajar A, min bagi pelajar A, kita ambil sigma X per N. Sigma X iaitu 32 campur 61 campur 75 campur 82 campur 90 per 5. $340 per 5 dan kita dapat jawapan $68. Bagi pelajar B, min dia sama juga, kita ambil sigma X per N. Kita ambil 50 campur 67 campur 70 campur 73 campur 80 per 5. Dan kita kirakan $340 sama seperti di atas. Jadi kita tahu nilai min dia mesti sama. Jadi kalau nilai min bagi kedua-dua orang pelajar ni sama, kita tak boleh gunakan min sebagai panduan untuk kita buat pemilihan. Jadi kita kena buat sikit analisis. Kita nak tengok mana satu pelajar mempunyai keputusan yang lebih konsisten. Kalau dia ada nilai markah yang lebih konsisten, maksudnya sisihan piawai dia akan jadi lebih rendah. Di sini kita kalau nak carikan sisihan piawai, kita mesti carikan variance dulu. Jadi kita boleh buatkan satu jadual, kita senaraikan semua data dulu. Bagi pelajar A, kita senaraikan X dia. Dan di bawah sini kita carikan jumlah nilai dia. Tadi kita sudah kira sini jumlah dia 340. Lepas tu, kolom yang kedua kita ambil X tolak min. X tolak min. Min tadi kita sudah kira 68. Dua-dua pelajar A dan B mempunyai nilai min yang sama, 68. Jadi kita ambil 32 tolak 68. Okey. Lepas tu X tolak min kuasa 2. Maksudnya kita ambil nilai-nilai di sini kuasa 2 kan. 36 kuasa 2
dapat dan sini kita carikan jumlah dia 1296 campur 49 campur 196 campur 484. Okey. Jadi variance sigma square kita boleh ambil formula X tolak min kuasa 2 per N, iaitu 2074 per 5, dan kita dapat nilainya 414.8. Jadi sisihan piawai kita ialah 20.37. Ini untuk pelajar A. Pelajar B kita pun pakai cara yang sama. Pelajar B, kita masukkan nilai dia. Okey, carikan nilai X tolak min 50 tolak 68. Lepas tu X tolak min kuasa 2, kita ambil nilai di sini kuasa 2 kan. Dan kita carikan jumlah. Okey, jadi variance kita boleh ambil formula ni, X tolak min kuasa 2 per per 5. Dan kita dapat jawapan
sisihan piawai $10.01. Jadi di sini kita boleh tengok, okay, variance bagi B, sisihan piawai bagi B, variance bagi A dengan sisihan piawai bagi A. Kalau kita bandingkan dua pelajar ni, walaupun mereka mempunyai nilai min yang sama, nilai min mereka sama kan? Okey, 68. Tapi kalau kita bandingkan variance dia, variance bagi A ialah 20.37. Tapi variance bagi B hanya 10 saja. Maksudnya pelajar B itu lebih konsisten markah dia. Jadi kalau kita nak pilih, memanglah pilih pelajar B. Hitung julat antara kuartil dan sisihan piawai bagi gaji bulanan pekerja syarikat Texan. Jadi kalau kita nak carikan julat sama dengan nilai yang paling besar iaitu 3,000 tolak dengan nilai yang paling kecil iaitu 900, kita dapat jawapannya 2100. Okey, ini adalah julat dia. Julat antara kuartil. Jadi bilangan data yang kita ada 7. N sama dengan 7. Di sini kita nampak data kita sudah tersusun ikut tertib naik. Jadi kalau kita nak carikan kuartil pertama, kita nak cari kedudukan kuartil pertama dulu. Kedudukan Q1 sama dengan 7 tambah 1 per 2, iaitu 8 per 2. Per 4. Bukannya per 2. Kalau per 2 kita cari median. Ini per 4. Dapat jawapannya 8 per 4, jawapannya 2. Maksudnya cerapan kedua ini adalah Q1. Lepas tu kita boleh tuliskan Q1 sama dengan 920. Kedudukan bagi Q3 sama dengan 3 per 4 kali 7 tambah 1. Dan kita dapat jawapannya 6. Maksudnya cerapan ke-6. Cerapan ke-6 ini ialah Q3. Dan kita boleh tuliskan Q3 sama dengan 1230. Julat antara kuartil Q3 tolak Q1, kita dapat 1230 tolak 920. Sama dengan 310. Ini adalah julat antara kuartil. Sisihan piawai. Kalau kita nak carikan sisihan piawai, kita boleh buatkan jadual seperti dalam soalan tadi. Kita buatkan jadual X dulu. Senaraikan semua X. Dan di bawah sekali kita carikan jumlah dia.
jumlah dia. Okey. Lepas tu kita kalau nak carikan variance, kita mesti carikan min dulu. Min ialah sigma X per bilangan data 7 orang. Kita ambil bahagi dengan 7, kita dapat nilainya 1300. 1300. Jadi kolom yang kedua kita buatkan X tolak min. X tolak min. Maksudnya kita ambil 900 tolak dengan 1300. Jawapannya negatif 400. Okey. Lepas tu kita carikan X tolak min kuasa 2. Ini saya pindahkan ke sebelah bawah. Maksudnya kita kena kuasa 2 kan semua nilai-nilai di sinilah. 400 kuasa 2. Sama macam tadi, kita jumlahkan semua nilai-nilai ini. Okey, ini adalah jumlah dia. Dan sekarang kalau kita nak carikan variance,
kita ambil ini kuasa 2 bahagi dengan bilangan data. Iaitu kita ambil 3, 4, 5, 1, 8, 0, 0 bahagi 7. Empat angka berarti lah. Jadi sigma sisihan piawai dia, kita ambil nilai ni, carikan punca kuasa 2 bagi nilai ni. Kita dapat ini sisihan piawai ya. Kita cari punca kuasa 2 dia. Dapat jawapannya 702.2. Jadi di sini kita nampak kalau kita nak dapat satu gambaran tentang data kita 702.2. Okey. Bahagian B tu dia kata nak berikan suatu gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan taburan gaji. Kalau kita tengok pada julat memang tak bagus. Sebab apa? Sebab di sini dia ada nilai ekstrim. Orang lain semua lebih kurang 1,000. Dia satu orang saja yang 3,000. Ini mungkin anak tauke ke siapalah, okey, yang gaji dia tinggi sangat, 3,000. Okey, orang lain semua 1,000 lebih. Dia dapat 3,000. Jadi ini adalah nilai ekstrim. Kalau kita nak elakkan nilai ekstrim, kita tak boleh gunakan julat. Sebab julat kita mesti ambil nilai yang paling besar, 3,000 tolak dengan 900. Ini sudah, julat ni sudah dipengaruh oleh nilai ekstrim. Jadi tak baik kalau kita gunakan julat. Jadi kalau kita tengok pada sisihan piawai pun tak begitu baik. Sebab kalau sisihan piawai kita ni, dia juga dipengaruh oleh nilai ni, nilai 3,000 ni dalam kiraan kita, dan ini menyebabkan sisihan piawai kita sangat besar, 700 lebih. Padahal orang lain semua gaji dia tak beza banyak sangat. 900, 1,000, 1,200. Tak banyak beza. Bezanya tak sampai 700 sebenarnya. Jadi sisihan piawai yang 700 lebih ni memang tak sesuai lah diambil kira. Jadi yang paling sesuai kita ambil ialah ni. Q3 tolak Q1. Sebab dengan cara ni kita sudah elakkan kesan daripada nilai ekstrim. Jadi sisihan sukatan serakan yang paling sesuai ialah julat antara kuartil.